kebangsaan kita Mawi seawal minit ke-7 dan sebagainya kita menyaksikan bagaimana peluang demi peluang Gary Steven Robert minit gol Ini yang menyebabkan pasukan kita tewas. Okey, tak apa, kita mulakan dengan aksi separuh masa pertama minit ke-9. Rembatan padu Syamak di tepis Farizal. Arsenal bermula dengan baik tapi kemudiannya pasukan kebangsaan menunjuk taring mereka dan percubaan ini memang boleh dikatakan pemain terbaik Malaysia pada malam ini adalah Farizal Malia. Setuju atau tidak, Mau? Ya, saya setuju apa yang dipamerkan oleh Farizal pada malam ini sungguh berbeza dan dia juga antara pemain yang banyak menyelamatkan keadaan di depan pintu gol mana seperti ini kita dapat lihat dia berjaya juga menyekat pergerakan ini dan dia juga berjaya membaca pergerakan ini yang penting Ya. Tapi pastinya peminat-peminat Arsenal hampa dengan aksi pasukan Arsenal. Cuma sekali-sekala kita nampak gerakan 1-2 yang mereka sering lakukan di Liga Perdana Inggeris dilakukan pada malam ini. Mungkin faktor percaturan pemain dan sebagainya, tetapi peluang demi peluang telah pun Malaysia cipta dalam separuh masa pertama. Kenapa kita tak boleh buat apa yang kita buat dalam separuh masa pertama dalam separuh masa kedua? Ya, mungkin inilah salah satu tadi bila pertukaran pemain, kemudian tahap fitness kita, kemudian tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Arsenal di bahagian serangan ni yang banyak membuat hantaran 1-2 tadi dan ini yang menyebabkan pasukan kita terleka ataupun keluar daripada posisi pertahanan ini yang menyebabkan mereka mendapat jaringan. Di sini Farizal membuktikan kehebatannya sekali lagi hasil kesilapan pemain pertahanan kita dan inilah peluang terbaik separuh masa pertama. Safi dengan rebatan dihalang oleh Manone. Begitu juga di dalam separuh masa kedua, rebatan Safi juga tidak menemui sasaran. Tapi harus kita berikan kredit kepada penjaga gol Arsenal juga Manone di sini kerana telah menjaga kawalan near postnya yang begitu baik sekali, sekaligus Azmi Muslim sepakan kencang dan membuka tirai jaringan. Pada ketika itu ada sedikit rasa harapan yang Malaysia boleh menghasilkan satu kejutan mencipta sejarah. Bagaimana perasaan Mawi pada ketika itu? Ya, perasaan saya betul. Saya terkejut dengan apa yang pemain-pemain kita pamerkan, di mana kalau kita lihat jaringan Azmi Muslim ini begitu satu jaringan yang baik, yang cantik, mana dia mempunyai masa merupakan satu sepakan yang bagi saya inilah permulaan teknik sepakan tu yang menyebabkan bola tu bergerak laju dan menghasilkan gol. Okey, bagaimana dari segi persembahan Azmi Muslim dalam separuh masa kedua pula? Itulah dia dikeluarkan separuh masa kedua dan pertukaran pemain berlaku dan bagi saya dia bermain baik pada malam ini apa yang dipamerkan ke semua, bukan Azmi saja dia ke semua pemain kita bermain baik pada malam ini. Okey, minit ke-51 percubaan jarak jauh Gary Steven Robert yang bertindak sebagai pemain yang melakukan tackle demi tackle dan juga mengikuti pergerakan pemain midfield Arsenal yang telah pun dilakukan dengan baik. Gary, kemasukannya positif atau negatif, Mawi? Ya, pergerakan dia, pemasukan dia juga sama juga yang diwatak yang dimainkan oleh Syakir di mana dia menggantikan Syakir tadi bagi saya positif di mana dia berjaya memainkan peranan di bahagian tengah, mengutip bola di bahagian bawah, kemudian membuatkan gerakan di atas dan percubaan dia tadi begitu baik. Di sini Afobe memang dah dikatakan offside tetapi percubaannya terkena tiang mengambil pilihan untuk ke near post. Di sini pula minit ke-59 Safi Salih dengan peluang keemasan yang diciptanya sendiri, namun patutkah dia ke arah far post atau near post? Sekali lagi itu yang menjadi topik hangat di Mawi. Ya, inilah pergerakan individu, inilah kekuatan Syafiq ini yang kelebihan dia. Bagi saya percubaan terakhir dia touch dia tu yang menyebabkan dia terlepas peluang bagi saya mungkin kalau dia mengalihkan sepak tu ke arah far post boleh menghasilkan gol. Afobe dengan berkali-kali melepaskan peluang-peluang keemasan yang diberikan barisan pertahanan Malaysia, dan adakah ini tanda-tanda sebab beliau ni pemain muda dan pemain baru Arsenal, adakah ini tanda-tanda bahawa ada kementahan di situ? Ya, mungkin pergerakan Afobe sebentar tadi itu dia menyangkakan Farizal membuat gerakan di luar position tapi sayang Farizal berada di keadaan itu dan dia berjaya menyelamatkan bola tu. Ini lagi satu situasi kucar kacir di dalam barisan pertahanan Arsenal yang kita tak sangka kerana banyak sekali percubaan yang telah pun dicipta pasukan kebangsaan, dan itu yang harus kita banggakan kerana kita tahu sekarang ni yang kita mampu untuk memberikan tentangan yang sengit kepada Arsenal. Dan pada ketika ini larian pantas Alex Oxlade-Chamberlain hampir-hampir mengucang-acingkan barisan pertahanan kita, dan sekali lagi Farizal menjadi hero. Ya, betul. Pergerakan Alex bergerak di bahagian tengah melepas kawalan hampir 4 ke 5 pemain tapi sayangnya dia membuat satu sepakan lemah mana bagi saya sudut suka angle berantak, angle terlalu kecil dan Farizal bersedia menahan sepakan. Dan akhirnya pada minit ke-87 Mawi, harapan kita terlerai lah boleh dikatakan untuk mencari kemenangan. Gol penyawaan Arsenal dijaringkan pemain muda berusia 19 tahun Thomas Eisfeld dengan satu hantaran cantik di sini, dummy sedikit dan
memang rebatan ke arafah post menghasilkan gol. Adakah ini satu teknik individu yang agak tinggi yang dipunyai oleh pemain Arsenal ini? Ya, benar. Apabila Thomas membuat satu last touch di mana bagi saya apabila Nico Yenaris membuat satu cutback, satu sentuhan mana satu one touch tidak memerlukan satu sepakan yang kuat menghasilkan gol. Chuks Aniki menjaringkan gol kemenangan Arsenal yang kita tak sangka-sangka. Pada ketika itu kita harapkan sekurang-kurangnya kita boleh bertahan selama 2-3 minit sahaja lagi untuk sekurang-kurangnya mencipta sejarah jugalah untuk seri dengan pasukan Arsenal. Namun kita dihampakan seperti mana yang kita hampakan selalunya lah kan. Ni kesilapan gol sendiri daripada touch ke? Dia memang sepatutnya dikreditkan kepada Chuks Aniki. Okey, saya berikan dulu kredit kepada Chuks Aniki di mana pergerakan dia, one-two dia menyebabkan dia menghasilkan gol dan berjaya membuat satu sepakan walaupun tak kuat tapi bila sentuhan tu berlaku terkena touch Tajudin yang menyebabkan kita terima kekalahan tersebut. Okey, apa kata kita bincangkan aksi separuh masa kedua dengan lebih teliti Mawi, kita sentuh mengenai peluang keemasan Safi Salih yang akan kita bincangkan dengan lebih mendalam selepas ini. Kita nak berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kita analisa sepenuhnya aksi separuh masa pertama kedua dan kenapa Malaysia kalah selepas ini. Jangan ke mana-mana.